Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni cikgu nak cerita berkenaan dengan topik 5.6 interference of wave. Jadi dalam interference of wave ni, topik ni dia panjang sikit. So, apa yang kita nak kena belajar? Yang pertama, kita nak kena faham apakah yang dimaksudkan dengan perkataan interference. Interference ni perkataan lain yang kita boleh samakan dengan maksud dia ialah overlapping. Overlapping of wave ataupun kadang-kadang dipanggil superposition of wave. Is the overlapping ataupun interference of wave. Jadi bila kita kata overlapping, pertindihan, apa yang nak bertindih ni ialah interference of wave. So overlapping of wave. So bila kita kata nak berlakunya sesuatu overlapping, so kita kena ada sekurang-kurangnya at least 2 wave. Maka barulah boleh berlaku pertindihan overlapping. Kena ada sekurang-kurangnya 2 wave untuk berlakunya pertindihan. 2 wave yang kita nak berlaku pertindihan ni untuk berlakunya interference, dia punya condition dia, apakah syarat yang kita kena patuhi? Condition kepada 2 wave ni, syarat dia ialah come from coherent sources. So 2 wave yang nak bertindih itu, yang mana bila berlakunya pertindihan overlapping, kita katakan berlakulah interference. Untuk berlakunya interference overlapping tu, syarat dia ialah kita punya 2 wave tadi mestilah berasal daripada coherent sources. So apakah yang dimaksud dengan coherent ni? Coherent ni dia bermaksud kita punya source, coherent sources ni, source kita. Source tu ialah yang vibrates, that produce the wave. Itu kita panggil source. Jadi untuk coherent sources ni, apa yang kena ada ialah pertamanya, dalam coherent source dia mesti mempunyai same frequency. Kita punya source tu mestilah mempunyai frekuensi yang sama. Maknanya kalau kita ada 2 source A dan source B, kalau source A kita vibrates dengan frekuensi 50 Hz, contohnya kalau cikgu ambil kat sini, kita ada 2 source, satu source A, satu lagi source B. Ini kita panggil source. Source tu ialah sumber yang menghasilkan wave. So the vibrator tu lah. So ini kita punya source. A dan B. Jadi kedua-dua source ni mestilah mempunyai frekuensi yang sama. Contohnya kalaulah A ni, frekuensi untuk source A ni ialah 50 Hz, maka frekuensi untuk source B pun mesti 50 Hz. Itu syarat pertama untuk kita kenal pasti adakah dia tu coherent sources ataupun tidak. Jadi syarat pertama, frekuensi dia kena sama. Dia ada 2 syarat. Syarat yang keduanya ialah untuk coherent sources ni, dia mestilah mempunyai same phase. Same phase. Apa maksud same phase ni? Same phase ni bahasa mudahnya ialah same motion. Pergerakan yang sama. So maksudnya kalau kita ada 2 source, contohnya kita ada source A dan kita ada source B. Ini bahasa paling mudah same phase ni ialah kalau source A kita turun, maka source B kita pun turun. Maknanya bahasa mudahnya ialah kedua-dua source ni bergerak secara serentak. Itu dipanggil sebagai same phase. Pergerakan dia sama. Turun, naik. So kedua-dua source tu bergerak secara serentak. Kita panggil same phase. Kadang-kadang same phase ni juga dipanggil, kita tak ada setengah buku dia tak guna same phase, dia guna same phase different ataupun phase different is constant. Boleh juga.
Okey, maksud same phase different ni pula macam mana? Okey, katalah kita ada dua source. Okey, source A duduk dekat atas, manakala source B ni dia dah tenggelam dalam air, duduk kat bawah. Kedua-duanya memang tenggelam dalam air lah. Okey, tenggelam dalam air, dia menghasilkan amplitude of water wave. Okey, katalah beza dia, different between source A dengan source B. Okey, berapa beza dia? Katalah beza dia ialah 3 cm. Okey, 3 cm ni berlaku bila? Okey, ketika source A sedang bergerak ke bawah, manakala source B ni dia sedang bergerak ke atas. Maksudnya source A itu berada pada ketinggian maksimum sebelah positif, source B itu berada pada kedudukan maksimum tapi belah bawah. Ataupun dengan bahasa lain, dari segi wave-nya, kita punya source A itu berada pada crest, mana source B kita tu berada pada trough. Okay, jadi antara crest dengan trough katalah beza dia 3 cm. Jadi beza 3 cm ni adalah secara konstannya. So maksudnya kalau source A duduk dekat bawah pula, source B akan duduk pada ketinggian maksimum. Beza antara minimum point, maximum point belah negatif dengan maximum point belah positif, dia sentiasa sama, 3 cm. Kalau A duduk atas, B duduk bawah, beza dia 3 cm. Kalau B dekat atas, A kat bawah pun 3 cm. Maka itu dipanggil sebagai same phase different. Okey. Ataupun boleh juga kita guna same phase. Same phase ni maksudnya gerakan dia serentak. Kalau dia berbeza pun, kalau katalah dia tak serentak motion dia, satu nak naik, satu nak turun, tapi beza dia antara maksimum dengan maksimum positif dengan maksimum negatif tu mestilah sentiasa sama, constant. 3 je, tak adalah bila second vibration dia jadi 4 pula cm. Beza pula dia punya different, beza antara maksimum positif dengan maksimum negatif tu berbeza-beza, tak. Dia mesti sama je. Okey, itu dia panggil same phase different. Jadi ini dua syarat untuk kita kenal pasti adakah source yang vibrates that produce the water wave tu dia tu coherent source ke tidak. Jadi satu syarat nak pastikan dia coherent source, dia punya frekuensi dia kena sama, dan yang keduanya dia punya phase dia kena sama ataupun phase different dia kena constant ataupun sama. Okey. Jadi kenapa perlu ada coherent source? Okay, tujuan nak produce coherent source ialah supaya bila berlakunya interference nanti, okay, bila berlakunya interference nanti, dia akan menghasilkan dua jenis interference. Okay, satu, dia akan menghasilkan interference yang kita panggil dengan nama constructive interference. Ini tujuan kita nak producekan two coherent sources tadi. Satu, dia akan menghasilkan interference yang dipanggil dengan nama constructive interference. Dalam bahasa Melayu kita panggil interference membina, construct. Dan satu lagi, dia akan menghasilkan interference yang berlawanan, iaitu destructive interference, memusnah. Destructive, memusnah boleh, membinasa boleh. Okey. Jadi nak menghasilkan dua jenis interference ni dia panggil type of interference. Type of interference. Nak menghasilkan constructive dan destructive interference ni, syarat dia sources yang menghasilkan wave itu mestilah coherent sources. Okey. So bila terjadinya constructive interference dan bila terjadinya destructive interference. Okey, nak faham constructive dan destructive interference ni, kita kena faham satu prinsipal. Okey, nak faham tentang constructive bila, destructive bila, kita kena faham satu prinsipal. Nama dia ialah principle of superposition yang menceritakan tentang overlapping. Okey. Jadi bahasa lainnya, bila kita kata super ni maknanya kedudukan paling tinggi, maximum point. So dalam wave ni kita ada berapa maximum point? Kita ada dua maximum point. Satu maximum pointnya belah positif, satu maximum pointnya belah negatif. Belah positif namanya crest, belah negatif namanya trough. Okey.
Kita kena faham principle of superposition. Super, maksimum, position tu kedudukannya. Kedudukan maksimum belah positif dan kedudukan maksimum belah negatif. Okey. So, principle of superposition ni, dia kata apa? Okey, principle of superposition dia kata resultant displacement displacement simbol dia S, resultant kita letak R, of overlapping wave is the total. Bila awak jumpa perkataan resultant je, dia mesti ada perkataan total. Mesti kena jumlah. Tak nak guna perkataan total, boleh guna sum. Is the sum of individual displacement of the wave. Okay. Okay, ini yang principle of superposition kata. Okay. Iaitu bila mana kita punya wave tadi overlap, maka kesannya dia punya displacement dia akan berubah. Jadi kita akan dapat satu displacement baru, yang mana displacement baru itu dikenali sebagai resultant displacement. Jadi bagaimana kita nak cari resultant displacement ni? Jadi principle of superposition kata, kalau kita nak cari resultant displacement bagi wave yang bertindih itu, yang overlap tu, cara dia kita hanya perlu tambah sahaja displacement bagi setiap wave yang overlap tadi. Okey, macam mana cerita dia? So, bila kita kata wave, apa yang kita dah faham daripada graf sinusoidal ni, graf sinusoidal ni, bagi sesuatu wave, water wave, kita fokus kepada water wave. Dia ada dua kedudukan maksimum. Satu kedudukan maksimum belah atas positif yang kita kenali sebagai crest. Dalam bahasa Melayu kita panggil puncak. Satu lagi ialah maksimum juga tapi duduk belah negatif, yang kita panggil dengan nama trough. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil lembangan. Okey, secara paksi Y ni paksi tegak. Yang mana paksi Y ini kita guna dia untuk kita ukur apa? Paksi Y ni kita guna untuk ukur displacement. Jadi bila titik crest itu titik maksimum, maka displacement yang kita ukur tu adalah maximum displacement. Dan kalau awak ingat balik, maximum displacement ini dikenali dengan nama amplitude. Iaitu ialah amplitude. Jadi bagi titik trough dia juga maximum point. Maka kalau kita ukur dia punya displacement, paksi Y ni kita guna untuk ukur displacement, maka dia juga adalah maximum displacement. Maka dia juga amplitude. Nilainya sama. Belah atas belah bawah nilainya sama. Cuma bezanya bila trough ni nilai displacementnya akan jadi negatif. Dia jadi negatif. Itu kita punya wave secara umum. Kita ada dua titik, crest dengan trough. Crest positif amplitude, trough negatif amplitude. Jadi kita pergi kepada overlapping yang mungkin berlaku. Yang pertama tadi kita ada constructive interference tadi. Kita nak tengok bila constructive interference ni terjadi. Constructive interference ni dia terjadi bila mana kita punya resultant displacement SR ni, cikgu tulis SR je, S tu displacement, R resultant. Resultant displacement kita is maximum. Maka pada masa itu berlakulah constructive interference. Maksudnya ketika dua wave itu bertindih, kita dapat new displacement, kita panggil resultant displacement, dan bila kita kira nilai resultant displacement dia, nilai resultant displacement itu adalah maksimum. Maka pada ketika itu overlapping yang terjadi tadi yang kita panggil dengan istilah interference, dia dikenali sebagai constructive interference.
Okey, bila resultant displacement ni boleh jadi maksimum? Okey, ada dua keadaan di mana resultant displacement ni boleh jadi maksimum. Satu ialah pertindihan di antara crash dengan crash. Okey. Okey, kalau kita lukis crash daripada satu wave, katalah ini datangnya daripada wave P. Okey, dia punya maximum displacement dia ni kita panggil amplitude, nilai dia adalah positif, katalah positif A. Okay, pada masa yang sama kita ada satu lagi wave yang sedang bergerak menuju kepada wave P, tapi datang daripada wave lain lah, wave Q lah katakan, yang mana kalau kita ukur dia punya displacement dia adalah maximum displacement, kita panggil dia dengan nama amplitude. Nilai amplitude dia sama sebab tadi kita dah kata untuk berlakunya dua jenis interference, constructive interference and destructive interference, syarat dia kita punya sources yang produce kita punya water wave itu mestilah coherent source. Okey. Pada satu keadaan, pada satu ketika, pada satu titik tertentu, kita dapati kedua-dua wave ni akan bertembung dan dia bertindih. It will be overlap to each other. Dan ketika dia bertindih, kesannya dia punya displacement akan berubah. Jadi boleh tak kita kira dia punya displacement yang baru? Okay, katalah yang P ni cikgu ambil sebagai S1 displacement untuk P. Untuk Q ni cikgu ambil sebagai displacement S2 untuk Q. Jadi ketika dia bertindih, kita kena kira dia punya resultant displacement. Yang mana mengikut principle of superposition, dia kata resultant displacement ni kita boleh kira macam mana, kita hanya perlu tambahkan sahaja individual displacement of the overlapping wave. Jadi S1 nilai dia ialah positif A dan S2 nilai dia positif A, maka resultant displacementnya kita dapat 2A. Yang mana 2A ni adalah merupakan satu nilai maksimum yang baru, sebab nilai maksimum dia setakat A sahaja. Tapi sekarang ni bila dia overlap, nilai resultant displacement ni akan jadi 2A. It's double from the original amplitude. So maknanya dia jadi nilai maksimum yang baru, dan kesannya kita punya wave kita akan jadi double daripada yang asalnya. Okey. Ini bagaimana kita punya constructive interference terjadi. Okay, satu ialah pertindihan di antara crash dengan crash. Okay, yang keduanya, constructive interference ni boleh juga berlaku bila mana trough bertindih dengan trough. Okay, bagaimana trough bertindih dengan trough ni? Macam tadi juga, cuma kita ambil bahagian trough je, belah bawah lah. Ini datangnya daripada wave P. Okay, di mana dia punya displacement dia katalah A, tapi dia jadi negatif A lah, sebab dia duduk belah bawah. Okay, maximum displacement dia adalah amplitude, but the value is negative sebab dia duduk belah bawah. Okay, pada masa yang sama ada satu lagi wave yang bergerak menuju kepada P. Katalah ini wave Q. Okay, dia punya displacement dia S2 ialah negatif A. Nilainya sama sebab dia coherent sources, datang daripada coherent sources. Ciri dia same frequency, same phase, dan satu lagi yang cikgu tak tambah tadi ialah same amplitude. Same amplitude itu tambahan. Okay, tambahan same amplitude. Jadi pada satu ketika kedua-dua wave ni akan bertembung dan dia bertindih, overlap. Jadi pada ketika itu apa yang berlaku ialah kita punya displacement akan berubah. Okay, displacement kita akan berubah. Maka kita kena carilah displacement yang baru. Jadi bagaimana nak cari displacement yang baru? Cara dia mudah je. Kita kena tambah displacement bagi setiap wave yang bertindih. Jadi S1 negatif A, S2 pun negatif A, kita dapat negatif 2A. Negatif menunjukkan wave kita tu duduk sebelah bawah, 2 kali daripada yang asalnya.
Tetapi dari segi nilainya 2A, yang mana 2A itu merupakan satu nilai yang maksimum. Jadi bila mana kita punya resultant displacement nilai dia adalah maksimum, sama ada belah atas atau belah bawah, positif atau negatif, maka interference yang berlaku pada ketika itu kita panggil dengan nama constructive interference. Interference membina. Amplitude dia jadi makin besar. Okey, itu bahasa mudah. Okey, itu yang pertama. Satu lagi interference yang kita ada, nama dia ialah destructive interference. Okey, jadi kena ingat interference ni ada dua jenis. We have two type of interference. Satu ialah constructive interference, interference membina. Second is destructive interference, interference memusnah. Dan untuk dapat kedua-dua interference ni, maka syarat dia kita punya sources of vibration tadi, dia mestilah coherent sources. Yang mana coherent sources ni, ciri dia apa? Yang pertama, dia mempunyai frekuensi yang sama, dia mempunyai phase yang sama, dan tambahannya dia mempunyai amplitude yang sama. Okey. Okey. Okey, destructive interference pula macam mana? Okey, destructive interference. Sekejap Masih bang ini bang. Masih. Okey. Untuk destructive interference, apa yang berlaku ialah nilai resultant displacement dia ketika dia bertindih itu adalah 0. Nilai resultant displacement ketika dia bertindih itu adalah 0. Jadi bila masanya resultant displacement ni boleh jadi 0. Okay, resultant displacement ni boleh jadi 0 hanya pada satu keadaan sahaja, iaitu ketika crash bertindih overlap dengan trough. Okay, so macam mana gambar dia? Crash. Okay, katalah ini wave P, positif A. Pada masa yang sama, kita ada satu lagi wave yang bergerak menuju kepada P, tapi kita fokus kepada bahagian trough. Okey, ini adalah displacement dia negatif A lah. Okey. Yang ni tadi S1. Okey. Pada satu ketika, maka kedua-dua wave ini akan bertindih. Dia berjumpa dan dia bertindih. Maka ketika dia bertindih, kesannya dia punya displacement akan berubah. Maka kita kena kira displacement yang baru yang kita panggil dengan nama resultant displacement. Bagaimana cara dia? Iaitu S1 tambah S2. S1 kita nilai dia adalah positif A, manakala S2 kita bernilai negatif A. Maka nilai resultant displacement kita akan jadi kosong. Jadi pada ketika nilai resultant displacement kita kosong, makna graf kita jadi horizontal lah. Kalau air akan jadi tenang lah, dia tidak berkocak. Dia tak naik, dia tak turun, air tu jadi tenang. Jadi ini cara, ini yang kita perlukan kalau kita nak buat satu taman rekreasi, pantai, tetapi yang orang nak mandi-manda, orang tak nak air yang berkocak kuat sangat kan, nak air yang tenang, budak-budak boleh mandi. Jadi kita kena pastikan dia punya displacement dia adalah 0. Kecil lah, maknanya amplitude dia kosong, tak ada. Pada ketika ini berlakulah satu interference, nama dia destructive interference. Okey. Itu ceritanya constructive interference dan destructive interference. Okey. Jadi kita nak kaji kesan interference ni bagaimana. Okay, sekarang ni kita lebih mudah kalau kita nak fokus kepada gelombang air, water wave lah. Okey, water wave. Okey, untuk water wave ni, supaya kita dapat kaji kesan interference-nya, okey, untuk water wave ni supaya kita dapat kaji kesan interference-nya, idea dia ialah kita kena ada use circular wavefront. Idea dia. Okey.
Idea dia untuk kita kaji kesan interference bagi water wave, kita kena ada circular wavefront. Okey, jadi bagaimana kita nak menghasilkan circular wavefront? Wavefront ni ada dua jenis. Satu dalam bentuk dua bentuk. Satu bentuknya circular, bulat, dan satu lagi bentuknya adalah lurus, kita panggil plane. Okey, bagaimana nak menghasilkan circular wavefront? So ada dua cara bagaimana kita boleh menghasilkan circular wavefront. Satu, kita guna two spherical dipper, pencelup yang berbentuk sfera. Pencelup yang berbentuk sfera, okey, kalau cikgu lukis, okey, ini satu pencelup berbentuk sfera, tapi kalau kita lukis dia jadi bulat lah. Sebenarnya dia sfera ni dia 3 dimensi. Kalau bulat ni dia 2 dimensi. Duit shilling tu 2D. Dia bulat. Tapi kalau kita guna bola, dia sfera. Okey, dia 3D. Okey, ini satu sources. Sources yang akan vibrate dekat permukaan air, yang kita panggil dengan nama dipper. Okey, dia berbentuk sfera. Okay. Bila dia vibrate dekat permukaan air, kesannya dia akan produce satu water wave yang bentuknya mengikut bentuk vibrator dipper ni, iaitu berbentuk sfera. So sfera cikgu ni dia tak berbentuk sfera pula, berbentuk circular. Jadi cikgu punya circle ni tak berapa nak jadi kalau guna pen ni kan. Okey, so dia jadi bentuk dia circular lebih kurang lah sebab cikgu nak lukis bulatan lengkung ni susah sikit sebab dia freehand. Okey, so dia akan produce circular wavefront mengikut bentuk dipper tu. Okey, jadi kalau kita hanya ada satu je dipper, pencelup, dia akan produce satu circular wavefront. So bila ada satu wave, dia takkan overlap lah. Sampai bila-bila pun dia takkan overlap. Jadi untuk berlakunya overlapping, supaya adanya interference, sekurang-kurang tu kita kata sekurang-kurangnya kena ada dua wavefront. Dan dua wavefront itu datangnya daripada dua source of vibration. Okey, katalah ini source yang kedua. Yang tadi itu source yang pertama. Jadi source yang kedua pun berbentuk spherical juga. Bila dia spherical, dia juga menghasilkan water wave yang wavefrontnya berbentuk circular. Okey. Jadi bila circular ni, bila water wave kita ni bergerak kan, nampak tak? Adalah tempat-tempat di mana dua wavefront ni akan bertindih. Dua wavefront tu dia bertindih. Jadi pertindihan dua wavefront itu, nampak tak kan? Nampak tak? Okey, ni tempat sini dua wavefront bertindih, overlapping, dia berjumpa, dia bertindih kan, sebab dia bulat, dia merebak kan. So di tempat-tempat yang cikgu tandakan bulat itu, yang warna hijau tu, di situlah berlakunya overlapping, maka berlakulah interference. Biasanya bila kita lukis wavefront ni, dia akan mewakili wavefront yang kita lukis ni wavefront. Biasanya kalau kita lukis wavefront yang kita lukis itu, dia mewakili bahagian crest. Wavefront yang kita lukis itu dia mewakili bahagian crest. Jadi maknanya kalau cikgu tandakan yang titik-titik hijau tadi, dia ialah pertindihan di antara crest dengan crest. Jadi kalau pertindihan crest dengan crest ni, interference apa ni? Tadi cerita dah. Crest dengan crest, kalau dia bertindih, resultant displacement dia akan jadi maksimum, dan interference yang berlaku itu kita panggil dengan nama constructive interference. Okey. Jadi untuk wavefront bahagian trough kita tak lukis lah. Kita tak lukis. Cuma yang kita kena set dalam kepala kita, di antara crest dengan crest, tengah-tengah crest dengan crest tu akan adanya trough. Cuma kita tak lukis lah kan. Macam mana? Okey, kalau kita nak lukis macam ni lah. Okey, ini kita punya wave. Crest, trough, crest, trough, crest, trough. Macam ni lah.
Jadi kalau kita nak lukis di dalam, ini kalau kita tengok pandangan depan. Okay, kalau kita tengok daripada pandangan atas, okay, ini crest. Dia menghasilkan satu circular wavefront. Okay, ini crest. Satu lagi wavefront. Ini crest, satu lagi wavefront. Okay. Jadi yang cikgu lukis ini dia merujuk kepada bahagian crest. Gelombang kita ni ialah circular. Imaginekan dia circular. Ini ialah bahagian wavefront yang kita lukis ni merujuk kepada bahagian crest. Wavefront ni ialah garisan yang sambung semua titik-titik wave yang berada pada fasa yang sama. Okay, di antara satu wavefront kepada the next wavefront, successive wavefront, maka jaraknya kalau kita ukur itulah lambda. Dan apa yang awak nampak di antara bahagian crest, okay, ini ialah titik maksimum belah positif, namanya crest. Okay, di antara crest dengan crest, adanya trough. Tapi bila kita lukis gambar rajah pattern of water wave ni, kita tak lukislah bahagian trough ni. Sebab gambar kita jadi serabut, banyak sangat garisan, kita pun pening. Jadi garisan yang cikgu lukis ni dia merujuk kepada wavefront di bahagian trough. Okay, ini ialah trough. Okay, bahagian trough. Ini bahagian trough. Okay, jadi bila kita lukis gambar rajah nanti untuk kesan interference, kita hanya lukis bahagian yang crest saja. Cuma kita kena set dalam kepala kita antara crest dengan crest tu tengah-tengahnya akan adanya trough. Contohnya macam ni yang cikgu lukiskan sikit. Ni. Di antara crest dengan crest ni adanya trough kat sini. Lebih kurang tapi kita tak lukislah, takut nanti kan serabut sangat. Jadi kita setkan dalam minda kita bahawa adanya trough di antara crest dengan crest. Okey, dia akan jadi macam inilah. Nampak dah banyak sangat garisan, kita pening. Cuba kita set dalam kepala antara crest dengan crest adanya trough tengah-tengah dia. Okey, jadi trough dengan trough ni pun dia overlap juga. Kan, crest dengan crest pun overlap juga, crest dengan trough pun overlap juga. Semua tu akan berlaku. Jadi kita kena tahu bahawa kalau trough dengan trough, crest dengan crest, dia menghasilkan constructive interference. Kalau crest dengan trough, dia menghasilkan destructive interference. Okey. Jadi bila kita lukis nanti, bila cikgu lukis, cikgu hanya fokus kepada wavefront bahagian crest saja. So dalam minda kita set bahawa tengah-tengah antara crest dengan crest adanya kita punya trough. Okey, ini yang ni juga kalau kita ukur distance dia juga adalah wavelength. Okey, sama ada nak ukur daripada crest ke crest boleh, trough ke trough pun boleh. Okey, itu satu cara bagaimana kita nak produce circular wavefront daripada water wave. So ada lagi satu cara untuk kita producekan circular wavefront. Bagaimana caranya? Okey, cara yang kedua ni kita kena guna fenomena yang kita belajar sebelum ni, iaitu fenomena diffraction. Pembelauan. Dalam diffraction ini apa yang berlaku ialah kita punya water wave bila dia lalu satu celah yang sangat kecil, a very small gap, a narrow gap. Kadang-kadang guna slit. Slit ni biasanya kita guna istilah ni untuk light lah. Bila kita kaji pasal light, kita kata slit, kita tak panggil gap. Tapi kalau kita kaji pasal water wave, kita kaji pasal sound wave, kita guna gap. Bila mana kita punya wave lalu pada satu very small gap, maksud small gap ialah the size of the gap is smaller than the wavelength. So what happen? Our wave will be diffracted, will be spread out. Itu istilah bagi diffraction, is spread out of the wave. Gelombang kita tu tersebar. Bertersebar ni maksudnya dia bukan hanya bergerak dalam satu arah je, dia bergerak dalam banyak arah. Move in many direction. Okay. Jadi bila dia tersebar, kesannya amplitude, kesannya energy of the wave will be spread out. The energy will be decreases so that the amplitude of wave will be decreases. Itu sahaja kesan daripada
kesan daripada diffraction. Kesan daripada diffraction, energy decrease, amplitude decrease dan dia bergerak dalam banyak arah. Okey, itu kesan diffraction. Okey, selain daripada tu, dari segi bentuk wavefront, ni kalau kita kaji pasal water wave, bentuk wavefront kita akan berubah, iaitu bila mana kita kata dia spread out, dia tersebar, dia menjadi, bentuknya akan menjadi circular wavefront. Jadi cikgu kata tadi, untuk berlakunya interference, idea dia ialah kita kena fikir, kita kena guna circular wavefront. Jadi cara nak menghasilkan circular wavefront, kita guna konsep diffraction of wave. Jadi kalau kita hanya guna satu celah, kita hanya dapat satu circular wavefront. Satu circular wavefront dia takkan overlap. So untuk berlakunya overlapping, berlakunya interference, at least kena ada two wavefront. So untuk menghasilkan two wavefront, kena ada at least two small gap or two narrow gap. Okay. So sini kita kena guna use two small gap, di mana kita guna konsep diffraction. Okey. Macam mana cerita dia? Ni yang kita dah belajar kan. Jadi tak adalah pening sangat. Okey, kita nak menghasilkan gap, celah kan, celah. Kita kena ada dua obstacle. Okey. So kita nak menghasilkan dua gap, kita kena ada tiga obstacle. Okey, celah yang sempit. Okay, kita ada wavefront kita. Okay, asalnya wavefront kita tu lurus. Katalah dia lurus. Lambda dia lebih panjang berbanding dengan kita punya gap. Okay, kita punya water wave ni dia bergerak. Bergerak daripada kiri pergi ke kanan. Maksudnya dia bergerak menuju kepada kita punya gap tu lah. Small gap. Gambar cikgu ni kadang-kadang dia lari-lari sikit. Okey, wavefront kita tu, water wave kita bergerak daripada kiri ke kanan menuju kepada small gap. Apa kesannya bila dia lalu very small gap? Kesannya dia menghasilkan circular wavefront. Daripada lurus, plain, bertukar jadi circular. Bila circular, kesannya adalah nanti tempat-tempat di mana berlakunya overlapping of wave. Dah ada overlapping kan? So sini dah overlap, sini dah overlap, sini dah overlap. So overlapping tu kita katakan berlakunya interference. Dan dalam diffraction apa yang kita dah belajar itu, dalam diffraction dia tidak mengubah lambda, dia tidak mengubah frekuensi, dia tidak mengubah speed. Okey. Dalam diffraction dia hanya mengubah satu direction. Direction asal masih ada, tetapi dia tambah lagi dengan direction lain. Yang dia ubah hanyalah amplitude of the water wave sahaja, iaitu amplitude-nya decreases. Okay, so kita dah nampak dah ada banyak overlapping yang berlaku. So overlapping itulah kita panggil dengan nama interference. Okay, jadi ini satu lagi cara bagaimana nak mengkaji phenomenon of interference. Satu guna dipole yang vibrates tu, bentuk dia sfera, dia menghasilkan circular wavefront. Satu lagi, kalau kita punya wavefront tu asalnya adalah plain, lurus, so boleh tak kita tukar dia jadi circular? Okay, boleh, dengan cara kita kena guna phenomenon of diffraction, di mana kita lalukan kita punya plain wavefront itu pada satu celah yang sangat kecil, maka dia bertukar bentuk daripada plain wavefront kepada circular wavefront. Dan untuk berlaku overlapping, kena ada two wavefront, so kita kena ada two narrow gap supaya dia dapat produce two circular wavefront dan akan adalah overlapping berlaku. Okay, itu cerita bagaimana kita nak kaji interference of water wave. Okay, jadi bila kita dah faham kat situ, kita pergi kepada gambar rajah interference of wave ni lah. Okay, apakah sebenarnya kita nak kaji dalam interference ni? Okay, jadi cikgu ambil katalah cikgu ambil yang spherical dipole. Okay, ini satu spherical dipole, satu source. Katalah cikgu labelkan sebagai source 1.
Okay. Cikgu ukurkan jatuh jarak daripada source 1 kepada source 2. Katalah jarak ni sebagai A. Okay. Jadi A kecil ni apa dia? A kecil ni bukan amplitude A kecil ni ialah distance between two coherent sources. Kita panggil coherent sources sebab untuk kita dapat dua interference, konstruktif dan destruktif, kita kena ada two coherent sources. Okay, so kita boleh label kat sini S1 kita ni, okay, dengan S2 kita tu adalah coherent sources. Okay, dan A kita tu ialah jarak antara dua coherent sources. A kecil Okay, jadi bila kedua-dua sources kita ni dia vibrates, dia menghasilkan circular wavefront. Okay, yang ni yang susah sikit cikgu nak lukis ni lebih kurang lah. Cikgu lukis lebih kurang. Okay. Okay. Lepas tu yang ni pun menghasilkan circular wavefront juga. Kemudian circular wavefront yang kedua. Okay, cikgu dah cakap ni yang kalau kita lukis wavefront ni dia merujuk kepada bahagian crash bahagian crash. Okey, kita pergi pada yang ni pula. Jarak yang sama jarak yang sama. Lambda dia sama. Okey, lambda dia sama. Okey. Lambda dia sama. Kita masukkan wavefront kita yang ketiga. Okey, kita masukkan yang ketiga. Okey. Yang ni pun masukkan yang ketiga. Itulah besar kecil. Sepatutnya sama je ni lambda dia sama. Cikgu lukis freehand. Okey, maka kita dapati sudah ada pertindihan yang berlaku di antara apa? Di antara crash dengan crash ni. Ada 3 pertindihan crash. Okey, bila berlakunya pertindihan crash, apa yang kita faham dah? Dia menghasilkan constructive interference. Jadi titik yang cikgu tandakan dengan warna pink itu, dia ada nama dia. Nama dia ialah antinode point. Apa dia antinode point? Points where constructive interference occur. Okay. Dan bila kita kata constructive interference, apa yang kita dah faham? Constructive interference ni dia bukan hanya berlaku dekat crash dengan crash je. Dia boleh juga berlaku antara trough dengan trough. Cuma sekarang ni kita tak lukis lagi trough tu Kita tak lukis lagi. Okay, kita masukkan lagi kita punya wave kita. Okay, kita pergi pada wave yang seterusnya. Okay. Jadi kalau awak nak lukis ni, awak kena pakai jangka lukis lah. Jangka lukis baru jadi comel gambar kita. Okay. Awak boleh rujuk balik gambar yang comel yang kita dah lukis, yang cikgu dah tunjuk sebelum ni Okay, yang ni. Okay. So, kita tengok kita punya titik antinode point kita dah makin bertambah dah. Okay, banyak dah. Okay. Okay. Jadi kalau kita lukis dengan betul lah, kalau kita lukis dengan betul, kan, dengan tepat, kalau lukis dengan jangka lukis, kita dapati di antara S1 dan S2, kalau katalah jaraknya 10 cm, kita ukur titik tengah dia, garisan tengah dia. 10 bahagi 2, 5 kan. Okay, 5 cm antara S1 dan S2 ni, kita boleh lukis satu garis lurus. Ni kalau kita lukis dengan betul. Di mana nampak cikgu punya garisan tu titik lagi. Semua titik knot ni dia mesti berjumpa dekat garisan tengah yang sama. Titik knot Titik knot dia mesti jumpa dekat garisan tengah yang sama. Tu. Jadi cikgu nampak lah, cikgu punya gambar dah tak berapa tepat lah. Cikgu kena adjust sikit. Adjust sikit. Supaya dia bertindih kat sini. Kedai ni. Okay, kerana lukis guna jangka lukis lah. Cikgu tak boleh nak guna jangka lukis. Okay.
Okey. Okey. Oh, terus hilang cikgu punya garisan biru. Sekejap masukkan balik. Oh, tak apa jadi. Okey. So nampak ni ni. Ni semua anti-node point kita ni. Okey. Jadi kalau cikgu tambahkan lagi, okey. So dia mesti bertindih kat mana? Kita dah boleh tanda dah siap-siap. Kat sini mesti bertindih. Dia bersilang kat situ. Yang warna hijau ni. Kenapa warna hijau? Oh, cikgu dah terbalik guna biru semua. Patutnya hijau. Hijau ni dia mesti datang kat situ. Okey. So kita boleh lukis lah hijau di sebelah sini. Cikgu dah terbalik. Ni hijau sepatutnya. Okey, yang ni hijau, with hijau. Ni daripada source S2. Okey, ini daripada source S2. Okey. Yang biru daripada source S1. Yang biru daripada source S1. Okey, kalau cikgu nak tambah lagi, dia mesti bersilang kat situ. Okey. So ini juga titik-titik anti-node kita panggil, where the constructive interference occur. Okey. Okey, cukup dulu sampai situ. Jadi kita ada banyak titik anti-node. Daripada banyak-banyak titik anti-node ni, kita boleh lukis garis anti-node pula. Okey, nak lukis garis anti-node ni, ingat elok-elok Nak lukis garis anti-node ni, dia mesti, garis anti-node is a line that joining all anti-node points. Satu garisan yang sambung semua anti-node, titik anti-node, dengan syarat titik anti-node tu mesti dalam fasa yang sama. Maksud fasa yang sama, contohnya kita ambil dekat tengah-tengah antara S1 dan S2, yang cikgu garis dotted line. Okey, titik yang ni, titik ni, titik ni, semuanya adalah anti-node point, dan ketiga-tiga titik tu dikatakan same phase. Okey, maka kita bolehlah sambung ketiga-tiga titik anti-node yang same phase ni. Dia tak boleh nak sambung ikut suka dia mesti same phase. Maka garisan yang kita lukis tu, dia menyambungkan titik anti-node, maka dia dinamakan sebagai anti-node, anti-nodal line. Ni garisan hitam kita tu, yang cikgu lukis garisan hitam tu, dia dipanggil dengan nama anti-nodal line. Line that joining all anti-node point dengan syarat at the same phase. Okey. So kita dah dapat satu dah. Okey. Ada lagi? Ada. Kita naik ke atas sedikit. Okey, yang ni, yang hitam, cikgu tanda hitam dulu ni. Itu juga anti-node point yang berada pada phase yang sama untuk group dia. Dia ada group by group Kita pun lukis yang ni, sambung yang ni, straight je lah. Sampai situ. So dapat anti-nodal line yang kedua. Okey, kalau kita pergi lagi, yang ni pula. Okay, kita lukis. Kita dapat anti-nodal line yang ketiga. Sebelah atas dan sebelah bawah. Okay. Yang belah bawah pun sama.
Okey. Okey, itu pun antinodal line atas bawah. Jadi sebenarnya kalau kita lukis dia ni dengan betul, gambar rajah kita tu kita lukis dia dengan betul. Okey, kita nak buat observation dekat sini. Sorry. Aku kena guna warna lain pula. Okey, kita nak buat observation dekat sini. Kita nak tengok apa sebenarnya yang kita nampak. Okey, kita buat observation kat sini. Maka kawasan-kawasan yang kita lukis antinodal line dia tadi, antinodal line yang kita lukis tadi, okey, sebenarnya dia menghasilkan kawasan yang cerah bila kita tengok dekat atas skrin. So kawasan ni dia akan menghasilkan kawasan yang cerah, bright. Kawasan ni juga menghasilkan kawasan yang cerah, bright. Bright fringes. Ni kawasan yang cerah, bright. Okay, ini juga kawasan yang cerah, bright. Jadi bila kita ukur jarak antara bright to the consecutive bright, cikgu nak ukur jarak daripada bright kepada bright yang seterusnya. Katalah cikgu ambil daripada garisan tengah. Okey, daripada garisan tengah ni kepada the consecutive bright, yang the next bright. Jarak ni dilabelkan dengan huruf X. X ni apa? X ni ialah distance between two consecutive antinodal line. Ataupun kalau kita nak rujuk pada apa yang kita nampak, two consecutive bright fringes pun boleh juga. Dan kalau kita lukis dengan betul, kita dapati semua jarak X ni adalah sama. Semua jarak X ni adalah sama jarak dia. Ni kalau kita lukis dengan betul lah. Dengan tepat, kita guna jangka lukis. So, kita dapati bahawa nilai X ni semuanya adalah sama. Okey. Jadi, kalau cikgu nak tambah balik yang hitam ni, yang ni, kalau cikgu dah boleh ukur X tu, cikgu boleh tahulah kat mana sepatutnya hitam ni. Lebih kurang lah. So, di sini juga akan menjadi bright fringes. Sebab dia antinodal line. Jarak dia sama je X ni. Jarak X ni sama je. Okey. So apa dia X? X tadi dah tulis A A tak tulis lagi. A tak tulis lagi. Sekejap. Nanti cikgu tulis kat bawah nanti X tu ialah distance between two successive antinodal line. Okey. So itu observation kita. Okay, jarak yang kita tengok tu dengan kita punya sources. Tempat kita tengok ni kita panggil observation plane. Observation plane. Tempat kita tengok. Satah pemerhatian. Okay, jarak yang kita boleh ukur jarak ni. Daripada mana jarak ni kita boleh ukur? Daripada kita punya coherent source. Kita punya coherent source. Kepada kita punya observation plane. Kepada kita punya observation plane, tempat kita buat observation. Maka jarak ini kita labelkan dia dengan huruf D besar. Jarak ni kita labelkan dia dengan huruf D besar. Tadi kita punya X kecil. D besar ni ialah distance between coherent sources to the observation plane. Tempat kita buat pemerhatian. Itu ialah D besar. So daripada gambar rajah ni, itu yang cikgu lukis ialah bahagian crash sahaja, wavefront bahagian crash sahaja. Jadi apa yang cikgu dah cakap sebelum ni, di antara crash dengan crash adanya trough. Kalau cikgu nak masukkan dalam gambar rajah ni, dalam gambar rajah ni kalau cikgu nak masukkan kita punya trough, dia jadi macam mana? Cikgu guna warna purple.
Cikgu nak besarkan sikit. Okey. So di antara crash dengan crash adanya trough. Okey, cikgu masuk sebelah-sebelah Ini trough pertama. Trough kedua. Cikgu masukkan yang sebelah kiri ni juga. Atas bawah. 1 2. Okey. So kita dah nampak dah dekat situ adanya bahawa ada satu pertindihan antara crash dengan trough. Cikgu masuk satu lagi. Gambar dah jadi makin serabut kan. Okey. Cikgu masukkan satu lagi yang purple. Okey. Cikgu guna warna orange nak ceritakan apa yang kita nampak. Okey. Sekarang ni apa yang awak boleh nampak? Okay, kita cerita yang tadi constructive interference yang kita lukis tadi ialah crash dengan crash. Sekarang ni kita dah tahu constructive interference dia boleh berlaku dekat crash dengan crash. Dia juga boleh berlaku dekat trough dengan trough. Trough ni yang dotted line Okey, so yang dotted line nampak ni satu-satu cikgu lukis. Bila pergi ke depan, ni yang cikgu tak lukis ni Bila cikgu tak lukis ni kat sini, so sini pun sebenarnya trough dengan trough lah. Cuma cikgu tak masukkan trough. Allah. Cuma cikgu tak masukkan trough untuk yang warna merah lagi. Cikgu tambah lagi lah satu. Cikgu tambahkan yang purple satu lagi. Okey. Okey. So nampak dia? Trough dengan trough. Lepas tu dia akan berselang-selilah crash dengan crash. So itu juga kita punya constructive interference. Kan? Ini pun sama. Ini pun sama. Kita boleh tanda dah. Nampak? Dia berada pada apa yang kita nampak. Kita dapati bahawa di sepanjang garis anti-nodal line kita tu, dia bukan hanya crash dengan crash sahaja, juga adanya trough dengan trough, dan dia berselang-seli. Crash, trough, trough, dia berselang-seli. Jadi kalau kita lukis dengan betul, memang gambar kita menjadi cantik lah. Sepanjang garisan tu mesti ada crash, trough, crash, trough. Dia berselang-seli. Okay, yang cikgu nak cerita sekarang ni, okay, ini pun samalah. Aku tak lukis tadi. Okay, yang cikgu nak cerita sekarang ni, cikgu nak guna warna orange ni, iaitu crash dengan trough overlap. Crash dengan trough overlap kat mana? Okay, awak tengok satu-satu cikgu lukis. So, garisan biru dan yang dotted line dengan yang garisan solid line. Okey, kat sini satu. Bila kita pergi ke depan, kat sini satu. Pergi ke depan, jumpa kat sini. Jumpa di depan. Okey. Antara dotted line dengan solid line, itu ialah pertindihan antara crash dengan trough. Crash dengan trough. Maka dia menghasilkan titik yang kedua. Apakah nama titik yang kedua ni? Nama dia ialah node point. Node point. So, apa maksud node point ni pula? Node point, points where destructive interference occur. Okay, destructive interference berlaku bila? Sama ada pertindihan berlaku ketika pertindihan antara crash dengan trough. Okay. Jadi kalau cikgu lukis yang sebelah atas pun sama, merah dengan hijau pula. Cikgu tebalkan lagi. Tak nampak. Cikgu tanda pangkah ni. Pangkah. Kan cikgu tanda lagi. Ke depan lah.
Okey. Okey, itu semuanya titik-titik apa tu? Titik-titik untuk node point. Dan node point ni samalah cerita je dengan anti-node point. Dalam anti-node point ada anti-node point yang berada pada same phase. Kita boleh sambungkan titik-titik itu, dia menjadi anti-nodal line. Jadi dalam node point pun sama. Ada titik-titik node point yang same phase. Kita boleh sambungkan titik-titik itu dan dia menjadi line, nama dia nodal line. Mana nodal line kita? Contohnya cikgu nak guna warna. Kita mencari warna lain pula. Nampak tak? Tapi takut warna tak terang. Tak nampak. Okey, dia yang pertama. Dia duduk di tengah-tengah antara bright dengan bright. Dia mesti duduk di tengah-tengah antara bright dengan bright, kita punya nodal line. Dia duduk di tengah-tengah antara bright dengan bright. Antara bright dengan bright akan dapat nodal line. Dan nodal line ni, observation yang kita akan nampak tu apa benda? Kita nampak macam mana? Kita nak tahu nodal line ni kita nampak macam mana. Untuk nodal line, kita nampak kawasan tu dia jadi gelap. Okay, nodal line, destructive interference, dia jadi gelap. Kalau anti-nodal line, dia constructive interference, dia jadi cerah. Dia positif negatif lah. Okay? Kalau cahaya positif, maksudnya kita nampak kawasan tu cerah. Kalau cahaya negatif, kita nampak kawasan tu dia gelap. Constructive, positive interference, destructive, negative interference, negative effect of interference. Jadi kalau cahaya negative effect dia jadi gelap. Kalau cahaya positive effect dia jadi cerah. Okay, so sini kita nampak dia cerah. Okay, so apa kita nampak nanti ialah dekat kita punya skrin, kita nampak kawasan cahaya yang cerah gelap secara berselang-seli. Itu yang kita akan nampak dekat kita punya skrin. Okey. Dan jarak X kita juga boleh ukur daripada kawasan gelap ke kawasan gelap. Yang mana jarak X daripada gelap ke gelap, nilai dia adalah sama dengan jarak X daripada cerah kepada cerah. Nilai dia sama. Maknanya kita boleh pilih nak ukur daripada cerah ke cerah boleh, nak ukur daripada gelap ke gelap pun boleh. Nilai X itu adalah sama. Okey, jadi maksudnya bila kita lukiskan kita punya gambar ni, dia ada kawasan dia lah. Okey, katalah cikgu ambil kawasan ni. Okey. So dia akan ada kawasan dia. Okey, dia ada kawasan dia. Jadi kalau kita nak lukis kawasan dia, okey, kita pun boleh bagi kawasan dia lah. Tengah ni. Itu dark. Ini bright. Dark. Lebih kurang lah. Sepatutnya sama besar je ni Sepatutnya sama besar. Ini cikgu lukis ni secara kasar je ni. Dia kalau nak cantik, nak tepat, kena guna jangka lukis. Ini yang kita akan nampak nanti. Kawasan cerah dan gelap secara berselang-seli. Orang putih kata alternately. Form on the screen. Itu yang kita nampak. Okey. So, kita ada satu lagi tadi. Kita ada warna biru. Nama dia ialah nodal line. Line that joining all node points
dengan syarat at the same face. Dia ke depan je lah. Okey, itu gambar raja interference kita. Jadi kalau kita boleh lukis macam ni, maknanya kita faham lah sebenarnya interference. Jadi kalau awak nak tengok yang gambar cantik, boleh rujuk pada nota yang cikgu dah bagi sebelum ni. Okey, jadi gambar yang serabut ni sebenarnya apa yang kita boleh cari? Okay, daripada gambar yang serabut itu, sebenarnya apa yang kita boleh cari ialah kita boleh kira nilai lambda. Lambda ni apa dia? Lambda ni nama dia ialah wavelength of the wave. Okay, wavelength ni macam mana nak ukur? Okay, wavelength ni kita dah tahu dah, kita boleh ukur jaraknya daripada crest kepada the next crest, ataupun kita panggil consecutive crest. Ataupun boleh juga kalau kita ukur jaraknya daripada trough kepada the next trough. Lambda dia adalah samalah. Nak ukur crest dengan crest ataupun trough dengan trough. Boleh. Okay, kalau kita kaji water wave, senang kita nak ukur lambda ni. Sebab kita nampak crest kat mana, trough kat mana. Kita boleh nampak. So, mudah kita nak ukur lambda. Tetapi kalau kita kaji light wave, kita kaji sound wave, kita tak nampak crest point dekat mana, kita tak nampak trough point kat mana. But how we going to measure the wavelength? Because semua wave, dia mesti ada lambda. Jadi kita tak nampak dia punya propagation of wave. Kita tekan switch lampu, tekan switch, tiba-tiba dah terang dah. Macam mana propagation of wave kita tak nampak? Apatah lagi kita nak ukur lambda. Kan? Jadi bagi wave yang tak nampak, kalau kita kena kira lah, kita tak nak ukur lah, kita kena kira dia punya lambda menggunakan formula. Formula ni khusus untuk interference . Bila interference dia mesti guna formula ni. Apa formula dia? Lambda equals to AX over D. Okay, ini formula dia. Lambda equals to AX over D. Formula ni sangat famous dan formula ni khusus kita guna untuk interference. So, apakah dia A? A itu ialah distance between two coherent sources. Apakah dia X? Distance between two successive atau consecutive successive antinodal ataupun nodal line. Ataupun tak nak guna antinodal dengan nodal, boleh juga guna bright or dark fringes, boleh juga. Apakah dia D besar? D besar distance between coherent sources and observation plane. Observation plane, tempat kita buat pemerhatian. Okay, itu ialah nilai D. Jadi bila kita buat eksperimen, nilai A, nilai X, nilai D ni kita boleh ukur. Jadi bila kita boleh ukur AXD, maka kita bolehlah kira nilai lambda guna formula ni. Ini formula ni kita fokus kepada wave yang kita tak nampak macam mana dia punya propagation, tapi dia ada lambda, macam mana nak kira lambda, gunalah formula ni. Dan bila dalam soalan dia boleh ubah-ubah. Kadang-kadang dia nak kira lambda, kadang-kadang nak kira A, kadang-kadang nak kira X, kadang-kadang nak kira D. Tak kira apa jenis wave tone, water wave ke, light wave ke, sound wave ke, formula ni tetap kita guna untuk interference of wave. So cikgu cakap general wave, cikgu tak cakap light wave, cikgu tak cakap water wave, boleh mana-mana wave. Okay, so itulah formula yang kita guna untuk interference, interference of wave. Okay, selesai formula, selesai gambar rajah. Okay, jadi kita nak kaji lagi factors affect the pattern of interference. Okey, bila kita kata pattern of interference ni, apa yang kita faham? Pattern of interference ni maksudnya kita nampak cerah gelap dekat skrin tu, dia rapat-rapat ke dia jauh-jauh. Itu maksud pattern of interference. Kita punya dark fringes, bright fringes, is it closer or further?
lebar-lebar. Jadi dia dekat-dekat ke dia jauh-jauh. Jadi kalau dia dekat-dekat bermaksud nilai X kita kecil. Kalau dia jauh-jauh bermakna nilai X kita besar. Jadi bila kita kata pattern of interference ni, maksudnya kita nak kena tahu apa jadi kepada X kita. What happened to our X value? X is the distance between two successive antinodal line, two bright fringes. Adakah X kita besar atau kecil? Kalau nilai X kita kecil, maknanya kita punya antinodal line tu rapat-rapat. Kalau X kita besar, bermakna kita punya antinodal line kita jauh-jauh. Okey. Jadi bila kita nak tahu apa jadi kepada X, kita kena ubah formula kita. Iaitu daripada formula lambda equals to AX over D, maka kita dapati X sama dengan lambda D over A. Okey. Jadi pattern of interference ni dia bergantung kepada lambda, dia bergantung kepada D, dia bergantung kepada A. Sekiranya lambda yang kita guna tu panjang, maka kita punya nilai X kita pun besar-besar, jauh-jauh. Jadi kita punya bright fringes far apart, berjauhan antara satu sama lain. Okey, yang kedua. Dan sebaliknya lah, kalau kita guna lambda pendek, X kita kecil, maksudnya X kita tu dengan lambda is directly proportional. X kita dengan D pun directly proportional, tapi X kita dengan A adalah inversely proportional. Jadi bila kita nak kaji X dengan lambda, yang lain kita kena constant. Mana D kena constant, A kena constant. Kita tak boleh ubah semua benda dalam satu masa. Pening kita. Kita hanya boleh ubah dua benda sahaja. Kalau kita nak kaji X dengan D, kita kena constantkan lambda dengan A. Kalau kita nak kaji X dengan A, kita kena constantkan lambda dengan D. Okey? Okey. Bila mana kita punya D pula makin besar, maka kita dapati X kita juga besar. Ini yang kita katakan X dengan D directly proportional. Samalah bright fringes kita tu jauh-jauh, lebar-lebar. Kan? Yang ketiga. Okay. Bila mana kita punya A kita tu kecil, maka kita punya X kita jadi besar sebab X dengan A adalah inversely proportional. Maka X besar maksudnya kita punya fringes yang kita nampak cerah tu dia lebar-lebar. Begitu juga gerak pun dia lebar-lebar, dia jauh-jauh. Okey? Itu kesan kepada interference pattern. Jadi nak tahu interference pattern, kena tahu nilai X, what happen to X value. Dan nak tahu apa jadi kepada X, kita kena tengok what are the factors that affect the X value. So ada 3 factors. Satu ialah lambda, satu ialah D, dan satu lagi ialah A. Okey. Okay. So itu factors affect the interference pattern. Jadi untuk interference ni yang cikgu cerita banyak ni, yang cikgu lukis gambar ajar tu lebih kepada water wave. Okay, kalau kita nak kaji interference of light, boleh ke? Boleh. Yang ni nanti awak boleh tengok dalam buku lah. Konsep asalnya yang tu lah konsep yang kena faham. Okay. Interference of light kita boleh kaji menggunakan satu eksperimen. Nama dia Young's ni nama orang Young's double slit experiment. Jadi yang ni dia buat kajian tentang light, di mana dia nak buktikan cahaya ni boleh tak mengalami interference. Jadi dia buat kajian macam mana? Dia menggunakan double slit. Double tu 2 lah. Slit tu sangat kecil dia punya gap. Jadi bila gapnya sangat kecil, akan berlakulah diffraction yang obvious. Tapi kalau hanya guna single slit, dia tidak ada overlapping, tak ada interference, dia hanya ada diffraction. Jadi untuk berlaku interference, untuk dia kaji interference, dia kena ada sekurang-kurangnya 2 wave. Jadi dia guna double slit, 2 slit lah. Double tu 2 slit. Yang mana slit tu sangat kecil, maka akan ada apa? Bila ada slit mesti ada diffraction. Cuma bila double slit tambah satu lagi phenomenon, iaitu interference.
Jadi bila yang buat eksperimen ni, kan? Eksperimen ni, macam mana eksperimen dia? Pertama sekali dekat sini dia guna bulb lah. Dia ada bulb kat sini. Okay. Bulb ni nak menyala, kena sambung kepada bekalan kuasa elektrik, tu electric supply. So ini kita punya bulb. Okey, bila bulb ni menyala, kan, dia mengeluarkan cahaya lah. So, apa sifat cahaya? Bergerak dalam garis lurus. Apa sifat cahaya? Bergerak dalam semua arah. Okey, jadi cahaya kita bergerak ke depan. Kita ambil yang ke kanan bergerak dalam semua arah dan bergerak dalam garis lurus. Okay, jadi kalau kita nak sebarkan, nak spread the light, maka kita kena ada slit. Jadi yang pertamanya kita letak single slit dulu kat sini. Okay, ada single slit dulu. Kita nak sebarkan dulu cahaya kita ni. Single slit kat sini. So sini ada single slit. So bila ada single slit gap yang sangat kecil, maka cahaya yang masuk ini akan tersebar. Di mana berlakunya spread out of the wave, of the light wave. Bila berlakunya spread out ni, adalah diffraction yang berlaku. Tapi tak ada interference lagi Untuk berlakunya interference, kena ada sekurang-kurangnya 2 wave. Jadi 2 wave, kena ada 2 slit. 2 slit ataupun double slit lah. So yang ni dia guna double slit. Ni. Okay, jadi bila ada double slit ni, maka kesannya, cikgu lukis satu-satu. Wave kita ni dia mengalami diffraction dulu. Ni diffraction. Pada masa yang sama akan berlakulah overlapping of wave. Adalah overlapping. Contohnya kawasan ni, wave kita overlap. Jadi bila kita tengok dekat skrin kita tu, apa yang kita nampak? Katalah kita letak skrin kat depan ni, maka observation yang kita akan nampak nanti adalah terhasilnya pinggir-pinggir cahaya. Bermula dengan garisan tengah ni, ambil garisan tengah ni, dia menghasilkan kawasan yang konstruktif dulu, cerah. Kemudian dia gelap. Jarak dia sama besar je, sama lebar je. Kita letak dulu, lepas ni kita masukkan. Lebih kurang Okey. Jadi kawasan yang cerah itu mengikut warna cahaya kita guna. Okey, sekiranya kita guna monochromatic light. Maksud mono satu, kromatik ialah cahaya. Jadi monochromatic light ni ialah cahaya yang hanya ada satu color je. Light that has only, yang tepatnya one wavelength. Ini yang lebih tepat. Okey, sebab setiap warna cahaya itu dia ada satu lambda dia. Okey, jadi setiap warna cahaya ada satu lambda. So yang tepatnya kita sebut lambda lah, sebab lambda tu ada nilai. Okey. So kalau kita guna warna merah, maka tempat yang cerah ni bermula dengan tengah, kita nampak dia warna merah. Okey, cikgu guna warna merah tak apa jelas. Sekejap. Okey, tempat yang cerah ni kita nampak dia merah, kemudian dia jadi gelap, lepas tu merah, gelap, berselang-seli. Okey, berselang-seli dengan jarak yang samalah macam tadi cuma ni cikgu nak ceritakan apakah yang kita akan nampak. Okey, kalau kita guna monochromatic light kita warna hijau, kita nampak hijau dan gelap berselang-seli. Kawasan ni dia jadi gelap, dark. Okey, dark tu gelap hitam Okey, bright tu mengikut warna cahaya lampu kita, bulb kita.
So ini dark fringes. Bright fringes tu mengikut warna bulbs yang kita guna. Kalau kita guna warna biru, kita nampak warna biru lah. Biru dan gelap berselang-seli. Kalau kita guna warna merah, kita nampak merah dan gelap berselang-seli. Okay, ini observation yang kita dapat bila kita kaji interference of light. Jadi bila kita kaji interference of light ni, kan, yang mana kita tahu bahawa dalam cahaya ni dia ada spektrum color of light. Kita ada spektrum color of light. Spektrum ni siri. Dia ada banyak lebih daripada satu. So color of light ni ada berapa? So color of light ni, kalau kita nak ringkaskan, dia ada 7 semuanya. So apa dia 7 tu? Yang pertama ialah violet. Yang kedua ialah indigo. Ni kena hafal lah. Macam mana cara nak hafal? Terpulang. Ada macam-macam cara orang boleh hafal ni. Buat cerita lah macam-macam. Violet, indigo, blue. Lepas blue kita ada green. Lepas green kita ada yellow. Nampak ke tak yellow ni? Yellow. Yellow kena tebalkan lagi. Tak berapa nak nampak. Yellow. Lepas yellow kita ada orange. Dan last sekali kita ada red. Ni kita panggil vibe gear. Vibe gear. Ikutlah awak nak hafal macam mana. Cikgu hafal vibe gear. Vibe gear, violet, indigo, indigo ni dia between violet and blue. Okay. So ini adalah 7 colors of light yang kita panggil dengan nama spektrum. Spektrum color of light. So kita ada 7 warna cahaya. Okay. Bermula dengan violet, berakhir dengan red. Cara nak hafal terpulang. Kalau cikgu hafal guna vibe gear. Di mana susunan warna ni macam warna pelangi lah. Dia bukan seronok-seronok suka-suka kita letak je. Tak ada. Dia memang ikut susunan tu. Yang mana susunan vibe gear ini berasaskan kepada apa? So daripada kiri kepada kanan. Okey, daripada kiri ke kanan, dia berasaskan kepada 2 nilai, iaitu lambda. Salah satunya lambda. Okay? Dan kita kata tadi kita boleh kira lambda menggunakan formula lambda equals to AX over D. Kan? Jadi kita boleh kira setiap lambda bagi setiap warna cahaya. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange. Kita boleh kira. Tapi untuk peringkat sekolah kita tak adalah eksperimen ni. Kalau universiti ada. Sebab dia ada bulbs yang produce certain colours of light. Ada yang keluar warna biru, ada yang keluar warna purple, ada yang keluar warna green. So kita tak ada di sekolah. Apparatus ni mahal sikit. Jadi bila kita buat kajian guna monochromatic light bagi setiap warna tu, kan, kita boleh kira dia punya lambda dan kita pun susunlah warna-warna itu mengikut lambda. Jadi dapatlah vibe gear ni, di mana daripada violet kepada red, kan, nilai lambda kita ni semakin panjang, increases. Maknanya lambda kita paling pendek, ialah violet. Violet adalah lambda paling pendek, shortest. Paling pendek lambda untuk violet. Manakala lambda paling panjang, lambda warna merah, longest. Lambda paling panjang warna merah. Lambda paling pendek warna violet. Yang lain-lain tu ikut susunan lah. Ataupun dia juga disusun mengikut nilai frekuensi. Cuma frekuensi dengan lambda ni dia terbalik. Dia inversely proportional. Kenapa? Dia datang daripada formula V equals to F lambda.
maka frekuensi equals to V over lambda. So kalau awak tengok daripada formula ni, Allah, antara kita punya frekuensi dengan kita punya lambda adalah inversely proportional, di mana kesemua spektrum colours of light, semua electromagnetic wave yang kita akan belajar nanti, bergerak dengan speed yang sama. Semua electromagnetic wave, semua colours of light bergerak dengan speed yang sama. Okay, maka maknanya speed dia constant. Jadi bila speed constant, frekuensi and lambda is inversely proportional. Jadi kalau lambda warna purple tu, violet tu adalah yang paling pendek, frekuensi bagi warna purple adalah yang paling tinggi. Dia terbalik. Manakala kalau merah itu lambda dia paling panjang, frekuensi dia paling rendah. Dan frekuensi of wave ini dia akan mempengaruhi energy of wave, di mana wave yang mana frekuensi dia tinggi, energy dia pun tinggi. Energy tinggi ni maksudnya dia boleh pergi jauh. Manakala wave yang frekuensi dia rendah, kan, dia punya energy pun rendah, so dia tak boleh pergi jauh lah. Okey. Jadi vibe gear kita ni, violet lambda paling pendek, frekuensi paling tinggi. Red kita lambda paling panjang, frekuensi paling rendah. Dia inversely proportional. Jadi macam mana orang kira lambda? Cara nak kira lambda ialah daripada formula lambda equals to AX over D, daripada phenomenon of interference. Okey, itu cahaya. Ini yang penting lah. Okey. Jadi yang lainnya ialah latihan. Kena buat latihan yang melibatkan formula lambda AX over D. Di latihan tu awak boleh tengok dalam buku teks, ada example dan ada formative practice. So tolong jawablah. Itu cikgu dah bagi jawapan, dan jawapannya ada dalam cikgu punya slide video. Dan tambahkan lagi dengan soalan daripada buku skor A, modul A tu, modul A+. Awak tengok topik interference of wave, awak cuba jawab soalan daripada situ. Okay. Jadi kalau ada mana-mana yang masalah, tolong PM kat cikgu, tanya. Nanti kita cuba bincangkan balik. Jadi untuk interference itu sahaja yang awak kena faham. Cuma latihan perlu jawab soalan lah. Jadi sekian sahajalah untuk video cikgu. Tolong study video cikgu ni balik. Kalau ada masalah ke tak jelas ke tak faham, boleh tanya semula dengan cikgu pada masa kelas. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.